TV1. Baik, kembali bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia. Sekiranya anda sentiasa ingin mencari kisah-kisah ataupun contoh yang boleh memberikan motivasi, pagi ini sangat sesuai sekali untuk kami kongsikan dengan anda. Pertama sekali kita ingin ucapkan tahniah kepada Encik Rizwan Rahim yang mencatat sejarah berenang dari Pulau Perhentian ke Besut dengan jarak 19 km sebenarnya. 17 tu straight line, 19 merupakan campur kara dan sebagainya. Ramai juga ingin bertanya sebab secara umum je kadang-kadang nak lari 19 km pun tak tentu lagi sampai. Encik Rizwan berenang 19 km. Macam mana boleh mula timbul misi untuk berenang sejauh itu dan kenapa Pulau Perhentian? Okey, saya 2017 saya dah pernah berenang keliling Pulau Perhentian Besar. Jadi masa tu lepas dah buat, masa tu our group was the first to do the swim. Ada 15 orang swimmers, 11 orang yang habis. Masa tu pun bila saya dah habiskan tu, walaupun saya yang terakhir sekali sampai, perlahan, yang paling slow, tapi saya tahu yang saya boleh berenang for a very long time lah. So, daripada situ saya tahulah yang saya boleh buat marathon swim tanpa masalah. Jadi and then saya selalu pergi ke Pulau Perhentian untuk scuba diving, untuk berenang. Every time saya pergi sana, saya tengok laut ni macam okey, betul. Lepas tu bila measure dekat Google Earth, the distance from Perhentian to Besut, dia lebih kurang sama macam saya berenang keliling Pulau Perhentian je. So itu yang saya dapat idea macam, saya rasa boleh berenang ni dari pulau ke darat ni, saya rasa. Dan ini merupakan percubaan pertama. Dan inilah dia yang mencatat sejarah. So far kita setakat ini kita tak tahu siapa-siapa lagi yang boleh yang telah pun melengkapkan rekod berenang selama itu. Tempoh masa saya ambil dekat 9 jam. Bagi saya 9 jam tu lama lah bagi seorang yang perlahan lah, berenang yang perlahan. Saya rasa kalau kawan-kawan saya yang stronger swimmers, dia orang boleh buat dalam 6 jam. Tapi ramai juga yang berpendapat bila mana walaupun seorang itu berenang pantas, mungkin tidak ada ketahanan ataupun sustainability untuk berenang sejauh itu. Jadi bagaimana dari segi latihan? Apa antara persediaan, berapa lama masa diambil untuk training dan untuk sampai ke hari? Sebab kami berada bersama Encik Rizwan pagi itu, pukul 4 pagi flag off kan? Terima kasih. Berapa lama sesi latihan tu? Okey, generally kalau macam untuk buat marathon swim, bila kita kata marathon swim ni anything above 10 kilometers lah. Generally you looking at about 2 to 3 months punya training untuk sampai ke tahap yang badan boleh tahan berenang sejauh tu lah. So dalam kes saya ni, saya start training bulan November, awal daripada tu lah. And start tu dalam seminggu tu dalam 3-4 kali pergi berenang. Dan setiap kali saya turun berenang, saya akan buat 5-6 kilometer. Sama ada dekat kolam ataupun dekat tasik. And then gradually saya akan increase the frequency of my training tu kepada bila dah nak dekat the actual swim tu, saya berenang hampir setiap hari lah. Saya berenang. Then at the peak of my training tu, saya buat dekat pool, ada sekali tu saya buat 13 kilometer dekat pool. Mengambil masa 6 jam saya nak habiskan. Daripada 6.30 pagi sampai dalam 12.30 tengah hari. Dan antara persiapan kita nampak ini, visual yang kami bawakan di skrin, ini pagi flag off tersebut. Apa antara yang boleh kita pelajari dari pengalaman Encik Rizwan sendiri tentang berenang open water ataupun laut luas ni kan? Apa antara perkara dari segi keselamatan yang perlu kita tahu sebelum ramai yang nak ikut, tapi apa yang perlu mereka ketahui sebelum mencuba hobi seperti ini? Okey, satu perkara tentang berenang dekat Malaysia ni, kita punya cuaca panas. Jadi sebab tu yang saya dapat idea untuk start berenang pada waktu malam. So that saya dan kru tak menghabiskan terlalu banyak masa di bawah panas matahari lah. So kita start dalam pukul 4 pagi hari tu. Itu antara persediaan yang saya kena buat untuk renangan ni, yang saya rasa macam dekat Malaysia ni belum ada orang pernah buat lah. Iaitu nak berenang pada waktu malam. Jadi antara persiapan yang saya kena buat, saya kena cari benda ni. Ini kita panggil LED light. Dia sebenarnya light ni guna untuk anjing sebenarnya. Untuk pasang dekat kolam anjing. Tapi dia waterproof. And then dia memang swimmer seluruh dunia pakai lampu yang macam ni. Kalau kita kamera nak tunjuk zoom dekat tangan boleh. Kalau kita twist ni, dia akan
dia akan blinking macam ni lah. Banyak sebenarnya soalan yang diajukan oleh rakan-rakan yang mengetahui tentang pencapaian sebegini. Berenang di waktu pagi, pun kadang-kadang visual kita terutama dalam air laut, kadang-kadang visibility itu ataupun boleh nampakkan tu tidak berapa jelas. Berenang di waktu malam, berenang di waktu awal pagi. Apa yang perlu diambil kira kalau nak dah lah jauh, gelap dan tak nampak apa-apa? Sebenarnya saya suka berenang waktu malam daripada siang hari. Satu sebabnya malam ni dia macam senyap sikit lah, quiet. Orang lain semua tidur. Lepas tu satu lagi sebab dalam gelap tu kita macam susah nak bezakan kita dalam air ke ataupun dekat udara ke. Jadi kita macam floating in space. Okey. Macam kita terawang-awang kan. Lepas tu bila kita tarik tangan tu kita nampak bioluminescence. Wow. Okay. Boleh nampak hijau. Tapi hari tu dekat perhentian saya tak tahu kenapa biru. Bila saya tarik tu nampak biru. Lain pada tu sebab waktu yang senyap tu sambil kita berenang tu kita boleh gunakan masa tu untuk macam berfikir kalau ada nak solve problem ke ataupun nak cari idea baru ke masa tu lah. Sebab tu saya suka berenang malam lah. Jadi malam ni yang dia tak penting kita nampak, you don't have to see. As in your immediate surrounding ni tak perlu nampak. Tapi yang pentingnya kita tahu nak berenang ke arah mana. So dalam kes masa saya berenang Pulau Perhentian ni, dari Pulau Perhentian saya boleh nampak Pulau Ru. Pulau Ru ni kita punya checkpoint masa swim tu lah. Sebab bentuk Pulau Ru tu dia very distinctive. Dia macam tu, macam roti. Macam bongkah ya. Ya betul. So daripada jauh boleh nampak. Walaupun dalam air, dalam gelap, sebab bentuk dia tu saya boleh nampak. Jadi saya menghala ke situ lah. Saya gunakan Pulau Ru tu sebagai saya punya pandu arah. Selama 9 jam tersebut, bagaimana pula dengan kepenatan, nak berhenti makan? Dan saya difahamkan Cik Rizwan juga solat dalam air. Betul. Jadi bagaimana ramai yang ingin bertanya, macam mana you solat dalam air? Solat dalam air boleh. Satu teknik dalam berenang kita belajar float on your back. So macam kita baring atas sofa ataupun atas tilam. Flat macam tu. Dalam posisi macam ni kita boleh, macam bagi saya boleh guna untuk makan pun boleh. Kadang-kadang saya baring macam tu saya makan. Lepas tu macam solat, saya buat macam tu jugalah. Berhenti masa subuh tu. Dan saya kaki menghala ke arah kiblat. Dan saya solat lah. Macam solat macam berdiri. Cuma macam orang sakit. Baringkan. Jadi macam itulah saya buat. Tu dari segi makan, minum, kita buat stop every 45 minutes. Tapi saya tak naik bot lah, saya dalam air. Sambil saya tread water, makan, minum semua macam itulah. Makan saya boleh sambil baring. Minum tak boleh baring, nanti air masuk terus ke otak. Jadi itulah, every 45 minutes kita akan stop. Saya makan benda-benda macam yang senang kunyah lah, macam energy bar, apa lagi, pisang. Untuk sustain sajalah sampai ke ini Vision akan bawakan 19.1 km, hampir 9 jam. Jarak memang cukup membanggakan. Jangka masa juga bukan semua yang boleh melakukan rekod yang sama. Apa antara yang paling tidak boleh dilupakan untuk sesi renang ini berbanding dengan sesi berenang di jarak jauh yang lain? Okey, antaranya masa di tengah laut tu, Laut Cina Selatan, saya rasa macam laut tu tolak saya ke depan. Sambil berenang tu saya seronok lah sebab dapat pergi laju kan. Tapi memang bila tengok data daripada kru saya pun memang bahagian tu memang saya berenang laju. Tapi effort level sama je. Sama macam berenang kat pool je. Tapi rasa macam kena tolak-tolak. So masa tu kita orang enjoy jugalah part tu. Sampai ke Pulau Ru tu kita sampai awal because of that. Dan ada tak bila ada berlakunya macam dah tak larat sangat dah ni, tapi how do you bagaimana Cik Rizwan terus tetap menghabiskan walaupun dah penat, walaupun jarak yang dah nak habiskan, apa yang menyebabkan betul-betul beriltizam untuk menghabiskan misi tersebut? Okey, actually sebab saya punya training, saya punya coach dah train saya cukup baguslah. Sebenarnya masa swim tu, sepanjang-panjang swim tu sampai ke lepas habis swim pun saya tak rasa penat sebenarnya. Okey. Tak ada rasa sore, tak ada rasa sakit-sakit masa penat, tak ada rasa. Cuma yang problemnya bila dah lepas Pulau Ru dan dah nak sampai ke darat lagi dalam 600 meter. Dekat saja dah nampak pantai dah. Saya berenang kat situ satu tempat, tak bergerak. Sebab current? Sebab arus? Arus tu
macam tolak saya. Bila every time saya stop untuk makan, dia tolak saya ke belakang. Okey. So bila saya berenang, dia jadi setempat kan. Lama jugalah, dalam sejam kot dekat situ. Wah. Maknanya ingat ke boleh sampai awal tu? Tak sampai awal, sampai lambat juga sebab arus tu. Tapi saya teruskan because I told myself, kalau saya perlu berenang 12 jam pun 12 jam lah. Asalkan sampai je. Janji selesai. Janji sampai je. Encik Rizwan sebut tentang kru. Jadi bagaimana kita ingin juga tahu tentang support system, sistem sokongan mereka yang sama-sama membantu menjayakan misi ini. Kalau boleh kongsikan dengan kami. Okey, pertamanya saya nak inilah family saya lah. Terutama mak saya. Saya ni sebenarnya full time caregiver. Okey. Ya, saya jaga ayah saya. Ayah saya ada Parkinson's disease. Jadi untuk saya training tu, saya sangat perlukan support daripada family lah. Bantuan daripada mak saya, adik-beradik untuk tolong jaga ayah saya bila saya pergi training lah. Saya selalu training pagi-pagi. Pagi 6.30 pagi keluar, kadang-kadang balik tengah hari baru balik. Jadi dalam tempoh tu ada orang lain kena take over jaga. Dan lain pada tu kepada family dan kepada kru. Kru yang saya, kalau nak cerita pasal kru saya, actually kalau nak cerita pasal kru ni, dia orang ni mungkin lagi terror daripada saya. Dia punya resume semua, seorang-seorang semua impresif lah. Dia punya resume ni. Ada yang seorang tu pernah jadi juara kebangsaan penyelamat Jepun, pernah mewakili Jepun. I see. Di kejuaraan penyelamat lah. Dan of course Alunan Resort pun banyak bantulah dalam menjayakan projek ni. Berenang selepas kita ada kurang 30 saat lagi. Selepas ini misinya ke mana? Sekarang sebenarnya tahun ni tak ada apa dah. Ini saya punya New Year resolution ni dah capai dah. Saya tahun ni tak ada buat apa dah. Cuma saya akan praktis berenang tu, kasih stroke cantik sikit lagi. Masih lagi memperbaiki teknik. Masih lagi. Benda tu dia work in progress. Baik. Bagi pihak kami tahniah dan kita tunggukan lagi lebih banyak kisah kejayaan daripada Encik Rizwan selepas ini, dan pasti juga diharapkan dapat memberi motivasi kepada warga masyarakat untuk lebih memahirkan diri dengan kemahiran berenang dan barangkali juga dapat mencapai kejayaan yang sama. Terima kasih sekali lagi kerana sudi bersama kami. Kita nak ke Melaka, dari Pantai Timur kita nak ke Melaka untuk mengetahui apa yang menarik tentang cerita pagi. Silakan.